Salam sejahtera bersama saya Nevrin Majil dalam 15 minit MMTV edisi 1 Februari 2023. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah bertindak membekukan beberapa akaun milik Parti Bersatu. Menurut laporan utusan Malaysia, tindakan tersebut dipercayai berkaitan dengan dakwaan penyelewengan berbilion ringgit dalam pakej rangsangan COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021. Semua akaun parti itu juga dibekukan mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram. Terdahulu pada 10 Januari lalu, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin menafikan dakwaan berlakunya penyelewengan dana 92.5 bilion ringgit ketika pentadbirannya. Menegaskan bahawa akaun Bersatu adalah telus, jelas beliau lagi semua perbelanjaan Bersatu juga turut direkodkan, diaudit dan dibentangkan pada mesyuarat agung tahunan seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Parti dan Akta Pertubuhan 1966. Kalau nak bunuh, bunuhlah dalam gelanggang, bukanlah dengan cara ini. Itu kenyataan yang diberikan oleh bekas Ketua Penerangan UMNO Syahril Sufian Hamdan berhubung isu penggantungan beliau selama 6 tahun daripada parti tersebut. Menurutnya bukan mudah untuk menerima apa yang telah berlaku kerana merasakan penikmatannya dalam parti seperti telah dinoktahkan selepas bergiat aktif selama 10 tahun bersama UMNO. Bagi saya, kalau tak suka sangat Syahril ni, bukan seorang tu jelas, siapa-siapalah yang selalu buat live malam-malam, yang sampai seronok sangat kan, yang tak ambil masa untuk menyerang lawan pun, dia serang orang dalam parti sendiri kan. Kalau tak suka, kalau nak bunuh dalam gelanggang lah. Tapi yang you all sampai nak masuk gelanggang tak bagi ni. Menafikan ego sebagai punca beliau enggan membuat rayuan terhadap penggantungannya, Syahril bagaimanapun mengakui masih menyayangi UMNO, malah belum bersedia untuk menyertai mana-mana parti lain buat masa sekarang. Ketika ditanya adakah dia akan bertanding dalam pilihan raya negeri PRN akan datang, beliau tidak akan menolak kemungkinan tersebut namun akan melihat dari pelbagai sudut sebelum membuat keputusan sama ada bersedia untuk masuk ke gelanggang atau sekadar membantu dari sudut politik. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan mengurniakan darjah kebesaran, bintang dan pingat kepada 164 penerima bersempena Hari Wilayah Persekutuan 2023 hari ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu mendahului senarai penerima dan dianugerahkan darjah kebesaran Seri Mahkota Wilayah yang membawa gelaran Datuk Seri pada istiadat pengurniaan itu. Turut berangkat pada istiadat pengurniaan yang berlangsung di Istana Negara ialah Raja Pemaisuri Agong Tunku Haji Azizah Aminah Maimunah Iskandaria serta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail serta menteri-menteri Kabinet. Pada istiadat yang berlangsung hari ini, 16 individu dianugerahkan Johan Mahkota Wilayah, 19 dikurniakan Kesatria Mahkota Wilayah, 15 dianugerahkan Alih Mahkota Wilayah dan 92 individu menerima pingat pangkuan Mahkota Wilayah. Perikatan Nasional PN tidak menolak kemungkinan mencalonkan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali sebagai Menteri Besar Selangor jika berjaya memenangi pilihan raya negeri PRN nanti. Timbalan Pengarah Jentera Pilihan Raya PN Selangor Datuk Dr. Zulkafli Hanafi berkata, peluang sentiasa terbuka kepada bekas Menteri Besar itu untuk kembali menerajui pentadbiran negeri ini. Namun katanya keputusan itu terserah kepada kebijaksanaan kepimpinan PN dalam menentukan calon terbaik menjawat jawatan penting tersebut. Jelasnya Muhammad Azmin yang juga Ketua Penerangan PN bagaimanapun berdepan tugas berat mempertahankan kerusi DUN Bukit Antarabangsa yang dimenanginya pada pilihan raya umum ke-14. Dalam pada itu, beliau berkata kesiapsiagaan jentera PN ketika ini pada tahap terbaik dan yakin mampu memenangi sebanyak 33 kerusi DUN Selangor nanti. Sementara itu, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nur hari ini memberi bayangan DUN akan dibubarkan selepas pertengahan Jun depan bagi membolehkan PRN diadakan di negeri itu. Segar keranamu, ceria ada kamu, nikmat ditemanimu, asam jawa
Extra ada di Mayat seorang lelaki ditemui rentung dalam kebakaran sebuah rumah di Blok D Flora Damansara pukul 9.12 malam tadi. Pengarah bomba dan penyelamat Selangor Dato' Nur Azam Khamis berkata sebanyak 5 jentera dengan kekuatan 25 anggota digerakkan ke lokasi kejadian dan api berjaya dikawal pada pukul 10 malam. Saksi kejadian memaklumkan sebelum kejadian berlaku, terdapat bunyi letupan kuat serta bunyi kaca pecah sebelum api marak merebak dan memusnahkan hampir 90% kediaman tersebut sebaik pasukan penyelamat tiba. Bagaimanapun, identiti mangsa yang rentung masih belum dapat dikenal pasti. Kes berikut diklasifikasikan sebagai mati mengejut dan mayat mangsa dihantar ke Hospital Sungai Buloh untuk proses bedah siasat. Seorang pemuda berdepan hukuman gantung selepas didakwa di Mahkamah Magistrate Jasin hari ini atas pertuduhan membunuh seorang warga emas berusia 91 tahun di Kampung Pulai Darat bulan lalu. Mengikut pertuduhan, tertuduh D. Peter, seorang penganggur, didakwa telah membunuh Misah Muhammad Amin 91 tahun di sebuah rumah di Kampung Pulau Darat Merlimau dalam daerah Jasin pada 20 Januari 2023. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Terdahulu pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Azizah Yusof, manakala tertuduh tidak diwakili peguam dan mahkamah kemudian menetapkan tarikh 8 Mac depan sebagai sebutan semula kes. Pada 20 Januari lalu melaporkan seorang warga emas berusia 91 tahun ditemui maut dipercayai dibunuh dalam kejadian samun di kilometer 16 Kampung Pulai Darat Merlimau. Hasil risikan pihak polis serta maklumat daripada orang awam, suspek berjaya diberkas di kawasan sama dan hari sama selain mempunyai 3 rekod lampau termasuk kes samun di bawah Seksyen 392, 397 Kanun Keseksaan. Kita beralih ke berita dunia. Perancis lumpuh apabila mogok besar-besaran serta tunjuk perasaan diadakan di negara itu buat kali kedua dalam tempoh sebulan berhubung bantahan terhadap pembaharuan yang dikenalkan kerajaan berkenaan peningkatan umur persaraan. 1 juta rakyat turun ke jalan raya di seluruh negara semalam bagi menzahirkan protes ketidakpuasan hati terhadap pembaharuan tersebut. Perdana Menteri Perancis Elizabeth Borne bertegas tidak akan bertolak ansur mengenai pembaharuan tersebut dengan Kesatuan Sekerja malah dikatakan merancang untuk meningkatkan umur persaraan daripada 62 ke 64 tahun. Kira-kira 11,000 polis digerakkan di seluruh negara dan 4,000 daripadanya ditempatkan di Paris di mana ratusan ribu pelampau berkumpul di jalanan. Golongan pekerja dalam sektor pengangkutan dan pendidikan antara paling ramai menyertai protes yang berlangsung di seluruh Perancis tersebut. Menteri Kebudayaan dan Pelancongan Turki Mehmet Nuri Ersoy menjelaskan negara itu menyasarkan 60 juta ketibaan pelancong asing pada tahun 2023. Beliau yang mengumumkan pelan hala tuju pelancongan Turki meletakkan sasaran seramai 90 juta ketibaan pelancong asing pada tahun 2028. Pada 2022, kira-kira 44.6 juta pelancong asing datang ke Turki, peningkatan sebanyak 80.3% berbanding tahun sebelumnya dan sudah melakukan yang terbaik dibandingkan dengan semua negara dalam pendapatan pelancongan semasa tempoh pasca virus. Negara itu menjana pendapatan pelancongan berjumlah $46.3 bilion tahun lepas, meningkat daripada $38.9 bilion pada 2019 dan Turki menyasarkan pendapatan sebanyak $56 bilion pada tahun ini. Turki dijangka mampu mencapai matlamat itu dengan mempelbagaikan pasaran dan bukannya hanya tertumpu di rantau berhampiran.
Golongan M40 mahu kerajaan memberikan pelepasan dan pengurangan cukai yang sewajarnya dalam pembentangan bajet 2023 pada 24 Februari ini bagi membantu mereka berdepan tekanan kewangan serta kenaikan kos sara hidup. Bagi kaki tangan swasta, Ridwan Ismail berkata bantuan yang diterima golongan M40 dalam belanjawan negara beberapa tahun sebelum ini disifatkan sebagai kurang adil memandangkan kerajaan lebih memberi tumpuan kepada golongan B40 dan miskin tegar. Ujarnya golongan M40 juga turut berhadapan pelbagai cabaran disebabkan kenaikan kos sara hidup dan faedah pinjaman terutamanya selepas kadar semalaman OPR dinaikkan. Pendapat sama turut diutarakan Kaunselor Irwan Junaidi Ramli. Beliau berharap agar kerajaan memberi pelepasan cukai yang bersesuaian dengan M40 dalam bajet 2023. Ya, ekoran nasib golongan M40 dilihat tidak ubah seperti sandwich apabila ada antara mereka ditekan dari atas dan bawah disebabkan berhadapan pelbagai tekanan dalam aspek kewangan dan kenaikan kos sara hidup. Pendapatan 50,000 kontraktor kecil terjejas berikutan kewujudan syarikat-syarikat konsensi yang memonopoli projek-projek kecil seperti projek penyelenggaraan bangunan, jalan dan longkang. Presiden Persatuan Kontraktor Bumi Putra Kelas F Malaysia Tukiman Radion berkata tindakan monopoli itu menyebabkan jumlah projek yang ditawarkan kepada kontraktor kecil semakin berkurangan. Katanya dasar penswastaan itu membunuh kontraktor kecil Bumi Putra kerana agihan projek itu tidak sampai kepada sasaran dan margin keuntungan yang diperolehi subkontraktor sangat kecil serta bayaran juga lambat diterima. Pihaknya mencadangkan dasar penswastaan itu dimansuhkan dan projek-projek itu dikembalikan kepada Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Pengairan dan Saliran. Sementara itu, Persatuan Kontraktor Bumi Putra Kelas F Malaysia turut berpendapat kenaikan grade secara paksaan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan kepada kontraktor kecil G1 dalam masa 3 atau 4 tahun akan datang tidak relevan dilaksanakan. Kita beralih ke berita sukan. Lionel Messi merampas status pemain bola sepak lelaki terbaik sementara pesaing tradisinya Cristiano Ronaldo mengalami kejatuhan 43 anak tangga. Barisan panel yang terdiri daripada pakar bola sepak menulis senarai pemain terbaik tahunan untuk akhbar The Guardian di mana Robert Lewandowski berada pada kedudukan teratas pada 2021 sebelum dirampas oleh Messi. Pencapaian itu dibantu oleh prestasi cemerlang Messi bersama kelab Perancis Paris Saint-Germain PSG dan kejayaan membawa Argentina menjulang Piala Dunia 2022 selain faktor kejatuhan Ronaldo. Dengan Messi kini berada di kedudukan teratas, seorang lagi rakan sepasukannya di PSG yang juga naib juara Piala Dunia 2022, Kylian Mbappe, menghuni tangga kedua setelah menjaringkan hat-trick bersama Perancis dalam final di Qatar. Pemenang Ballon d'Or Karim Benzema menduduki tempat ketiga walaupun terlepas Piala Dunia ekoran kecederaan, manakala penyerang sensasi Manchester City, Erling Haaland pula di tempat keempat. Enzo Fernandez menjadi pemain termahal EPL selepas bersetuju menyertai Chelsea dengan bayaran klausa pelepasan pemain tengah itu yang bernilai RM551 juta. Perjanjian itu memecahkan rekod permintaan Liga Perdana Inggeris EPL sebelum ini sebanyak RM525 juta yang dibayar Manchester City kepada Aston Villa untuk mendapatkan Jack Grealish pada tahun 2021. Fernandez dilaporkan akan menandatangani perjanjian sehingga 2031 dan menjadi pemain ketujuh yang menyertai Chelsea setelah berpindah dari kelab Argentina. Selain itu, beliau turut mencipta sensasi untuk Argentina pada Piala Dunia 2022 di Qatar apabila dinobatkan sebagai pemain muda terbaik kejohanan itu. Fernandez juga telah bermain sebanyak 29 kali dalam semua pertandingan dan berjaya menjaringkan 4 gol serta 7 bantuan gol. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Khamis 2 Februari 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nevrin Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.